Kali lagi dalam pelajaran RBT tingkatan 2. Kali ini cikgu akan terangkan tajuk 2.0 aplikasi teknologi, subtajuk 2.1 teknologi pembuatan. Okey, sebelum itu mari kita tengok dahulu maksud teknologi pembuatan. Teknologi pembuatan adalah satu kaedah menghasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan atau mesin. Okey, sebagai contoh kita tengok periuk nasi yang cikgu bagi dekat sini yang dihasilkan melalui teknologi pembuatan. Okey, kini teknologi pembuatan melalui fasa perkembangan yang drastik dengan penghasilan mesin berteknologi tinggi yang menggunakan komputer dan sistem automasi serta mikrokawalan dan mikropemprosesan. Okey, untuk menghasilkan sesuatu produk, contohnya macam periuk nasi ni, kalau zaman dulu kita masak nasi, kita pakai periuk yang biasa tu, letak atas api. Okey, jadi kita masak nasi dekat situ. Okey, bila dah ada teknologi, ada perkembangan teknologi, jadi dalam bidang pembuatan tu dah pun mempunyai teknologi yang tinggilah yang dihasilkan melalui kaedah moden. Jadi terhasillah teknologi periuk nasi yang kita tengok sekarang ni pelbagai fungsi, multifunction. Okey, dalam ni kita boleh masak nasi, selain tu kita boleh masak sup, membakar roti dan sebagainya. Okey, dalam teknologi pembuatan produk, contoh yang saya bagi gambar tadi tu, kita ada dua kaedah. Okey, yang pertama kita katakan kaedah konvensional. Satu lagi adalah kaedah moden. Okey, kaedah konvensional ni adalah kita kata kaedah tradisional, kaedah yang lama. Contoh periuk nasi yang lama tadi tu. Okey, kaedah konvensional ni adalah menggunakan teknologi asas dan biasanya dikendalikan oleh individu dengan menggunakan tangan. Okey, dia tak menggunakan elektrik lah. Dia menggunakan tangan ataupun kita panggil memerlukan kemahiran manusia dalam penghasilan produk. Kita kena keluarkan tenaga sikit lah untuk melakukan sesuatu kerja untuk menghasilkan produk. Contohnya kita nak gantung gambar dekat dinding. Okey, kalau kaedah konvensional zaman dulu punya, kita pakai screwdriver ataupun pemutar skru untuk putar skru tadi masuk kat dinding, barulah kita gantung gambar. Jadi dia lambat sikit lah, menggunakan tenaga kita dan juga dikendalikan oleh orang. Kita pakai tangan kita pusing screwdriver tu untuk memasukkan skru tu ke dalam dinding. Manakala kaedah moden bermaksud menggunakan mesin atau aplikasi teknologi terkini. Okey, kaedah moden ni bermaksud kalaulah macam tadi tu kita nak gantung gambar dekat dinding tadi, kaedah konvensional kita pakai screwdriver, pusing dengan usaha kita sendiri. Tapi kalau kaedah moden dia lebih cepat. Kita pakai pemutar skru tanpa wire ni ataupun elektrik. Okey, kita
pasang on saja ataupun kita letak saja bateri dekat dia. Okey, kita tekan je picu gerudi tadi ataupun pemutar skru tadi, putar dengan sendiri dia lah. Okey, dan kerja kita menjadi cepat. Okey, menjimat masa menjadi lebih cepat. Selain daripada tu, kita boleh lagi buat kerja yang lain sebab dah kita siap kerja. Lepas tu satu lagi, kita tidak membazirkan tenaga dan masa kita. Cuma kaedah moden ni kita perlukan kos yang tinggi sikit lah untuk beli alatan teknologi yang terkini ni, macam screwdriver, pemutar kita panggil ni, kita panggil apa ni, pemutar skru tanpa wayar ataupun elektrik punya. Okey, kita tengok pula proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden. Okey, untuk kita nak menghasilkan sesuatu produk, okey, contohnya kita nak buat apa? Kita nak buat rumah. Okey, rumah. Okey, jadi langkah yang pertama, kita perlu perancangan. Kita perlu perancangan. Okey, sebab apa? Untuk kita nak menghasilkan sesuatu produk sampai siap, kita ada pelbagai peringkat pembinaan yang perlu dilalui oleh bahan tersebut, seperti kena potong, kemudian kita kena bina, ada satu-satu masa tu kita kena buat tuangan, ada satu-satu masa tu kita kena buat pemasangan, kemudian kita kena buat pembersihan dan juga kemasan sebelum semua terhasil lah, sebelum produk tadi terhasil. Okey, jadi kita kena rancang dulu. Kita kena beli bahan, kita kena beli alatan, supaya kewangan kita tu ataupun kos kita cukup lah dengan kaedah yang kita nak pilih tadi tu. Sama ada kaedah konvensional ataupun pembuatan moden, perlulah melalui proses yang pertama, iaitu perancangan. Okey, kemudian kaji selidik. Okey, kita kaji selidik ni maksudnya kita kena tengok ataupun kita kena cari. Kita kena buat melalui pemerhatian. Kita kena search internet. Untuk apa? Untuk kita nak cari design, kita nak cari bahan untuk melakukan produk tadi, iaitu rumah tadi tu. Sebab banyak di pasaran yang bahan-bahan tu banyak dan juga alatan pun banyak. Jadi kita tengok, kita kena buat dulu kaji selidik kita. Okey, dah lepas kaedah kedua, kita masuk kaedah ketiga, iaitu membuat lakaran ataupun lukisan produk tadi. Kita lukis dulu, lakar dulu, macam sebelum ni yang cikgu dah ajar kat kamu. Okey, kita lukis dulu, tengok ukuran bahan. Okey, kita kena pasti elemen dan prinsip apa semua kita lukis bagi cantik. Kita tengok rupa bentuk dia macam mana. Okey, kemudian bila kita puas hati, sebab yang ni adalah kita panggil apa tu, lakaran permulaan. Lakaran permulaan. Kemudian bila dah kita tengok semua dah lengkap, kita dah lukis, okey, kemudian kita buat mock-up ataupun model. Yang ni kamu kena pilih langkah yang keempat. Mock-up ataupun model ni maksudnya, kalau mock-up kita hasilkan produk tadi, contohnya rumah tadi, melalui bahan-bahan yang senang kamu nak dapat. Contohnya macam apa? Lidi ke,
mounting board ke, kotak ke, bahan-bahan terbuang yang kamu buat lebih kurang nak menyerupai lakaran tersebut lah. Selalunya kecil je kita buat. Okey, bagi nampak rupa bentuk dia. Okey. Ataupun kamu boleh pilih membuat model. Model ni dia adalah rupa dia sebiji. Seperti lakaran yang kita buat, produk yang kita nak hasilkan. Okey, sebiji. Kemudian menggunakan bahan yang menyerupai ataupun bahan asal. Okey, contohnya macam rumah tadi, kita nak buat rumah kayu. Okey, kita bina dengan kayu lah, tapi yang kos murah sikit. Okey, jadi rupa dia lebih kurang. Kalau kita kalau kita pernah pergi ke pasar raya, kadang-kadang dekat ground floor tu ada orang menjual rumah. Kan? Menjual rumah kan, rumah taman apa semua. Lepas tu dalam kotak tu ada rumah kecil, ada kereta kecil. Itu kita panggil mock-up ataupun model. Menyerupai rumah yang asal dia. Rumah yang nak terhasil tu. Jadi bila kita tengok tu, dia ada ruang tamu, bilik, dia tunjuk siap-siap. Okay, kita nampak design dia, kita berkenan, kita bolehlah beli. Okey, selepas peringkat keempat, kita masuk peringkat yang kelima, iaitu penilaian dan pengujian. Bila kita dah hasil mock-up tadi ataupun model tadi, kita kena buat sedikit penilaian atau pengujian supaya kita nak tengok sama ada kita perlu membuat pengubahsuaian, iaitu langkah 5 tadi tu. Okey, jadi untuk uji kita nak buat macam mana? Kemungkinan kita boleh buat pengujian sambungan sebab kita buat kita buat tadi tu model atau mock-up itu menggunakan gam kan. Kita nak tengok kekuatan. Okey, kita nak tengok ketahanan. Kita tengoklah macam mana kalau kita menghasilkan rumah ke model rumah tadi. Okey, jadi kita tengok balik rupa dia. Okey ke tak? Kemudian kita tengok sambungan tadi tahan ke tak? Okey, ataupun kalau mock-up yang lain pun sama. Okey, mungkin kita boleh letak bebanan. Contohnya macam kita buat mock-up bakul, kita boleh letak bebanan. Lepas tu kita angkat bakul tadi. Sama ada bakul tu dia tahan ataupun tidak. Okey, macam itulah. Okey, bila dah kita buat pengujian, lepas tu kita tengok, kita rasa macam memerlukan pengubahsuaian, kita buat ke langkah kelima, iaitu pembinaan produk. Okey, penilaian dan pengujian tadi yang keempat tadi kita kita buat balik, kita baiki balik sehingga kita puas hati. Okey, kemudian barulah kita masuk ke langkah 5, iaitu pembinaan produk yang asal. Okey, model tadi duduk di depan kita, jadi kita buatlah balik sebab dah kita tengok rupa bentuk, kita dah puas hati, cantik, kita dah tak ada pengubahsuaian. Jadi kita buatlah pembinaan produk melalui bahan-bahan yang sebenar dan juga ukuran sebenar yang kita rancang. Okey, kalau macam rumah kita kita buatlah, kita kena bertukang buatlah pembinaan produk tadi. Dan dalam pembinaan produk ini barulah kita pilih sama ada kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Okey. Kalau kaedah konvensional, kita memerlukan tukang yang mempunyai kepakaran. Tukang yang lama ni dia pandai. Okey, dia buat sambungan, dia buat ukuran yang tepat supaya rumah tadi tu tak sengit. Okey, lantai kita tu rata, bumbung tak bocor. Kita perlukan kepakaran yang tinggi sikit sebab tukang tadi tu dia nak mengendalikan alatan-alatan tradisional, alatan lama. Contohnya seperti gergaji tangan, tukul,
lepas tu ketam kayu, okey, dan sebagainya lah. Okey, manakala kalaulah pembinaan produk ini kita pilih untuk menghasilkannya melalui kaedah moden, dia akan jimat masa sikit. Okey, sebab dalam pembinaan rumah tadi kita menggunakan alatan-alatan yang berteknologi, yang menggunakan elektrik ataupun bateri ke. Okey, selalunya kaedah moden ni dia hanya memerlukan tenaga manusia yang pandai mengendalikan alatan tersebut sahaja. Okey, seperti apa kita panggil, gergaji, mesin gergaji kan, elektrik kan. Kemudian pemutar skru tadi ke. Kemudian kita ada pemateri elektrik tu. Okey, jadi kita perlukan orang ataupun individu yang pandai mengendalikan mesin tersebut sahaja. Okey, lalunya rumah yang macam ni, kaedah moden ni, macam rumah taman lah. Kontraktor tu dia panggil je pekerja-pekerja yang daripada luar negara tu, Indonesia ke. Okey, jadi dia hasilkan ikut arahan lah. Okey, jadi proses pembuatan produk ada berapa langkah? Ada 1, perancangan. Kaedah langkah kedua, kaji selidik. Langkah ketiga, kita membuat lakaran. Langkah keempat, buat mock-up ataupun model. Langkah kelima, membuat penilaian atau pengujian. Kemudian langkah seterusnya, pembinaan produk. Dan dalam pembinaan produk kita pilih 2 kaedah tersebut. Okey, seterusnya proses pembuatan menggunakan kaedah konvensional. Okey, kita tengok macam mana yang dikatakan kaedah konvensional, kaedah tradisional ataupun kaedah yang lama. Okey, kaedah ni dilakukan dengan tangan sebagai sumber tenaga kita untuk menggerakkan peralatan tadi. Okey, selain daripada tu kita memerlukan kepakaran lah. Contoh dia memutar skru dengan pemutar skru. Tu gambar tu. Kemudian meratakan kayu menggunakan ketam kayu. Okey. Kemudian memotong kayu menggunakan gergaji tangan. Dah hilang dah gambar gergaji tangan cikgu. Okey, seterusnya mengecat menggunakan berus cat. Berus cat salah type tu. Okey, semuanya kita menggunakan tangan. Itu yang kita panggil kaedah konvensional, kaedah yang lama. Kemudian kita tengok proses pembuatan menggunakan kaedah moden. Kaedah yang menggunakan mesin dalam menghasilkan sesuatu produk. Mesin ni digerakkan oleh tenaga elektrik. Memerlukan individu sahaja untuk mengendalikan, nak tekan on off dia. Okey, contoh dia memutar skru menggunakan pemutar skru tanpa wayar. Dekat gambar sebelah tu, siap senyum lagi orang tu, sebab mudah, dia tekan saja pemicu dia, on dia. Lepas tu pemutar tadi putar dengan sendiri dia. Kalau yang kaedah lama tadi kita kena putar kan. Kemudian contoh yang kedua, melicinkan permukaan kayu menggunakan mesin pelelas. Kaedah konvensional tadi menggunakan ketam kayu. Kita kena gosok kayu tadi sehingga rata. Kemudian yang ni pula mesin pelelas, on saja, cuma kita kendalikan dia supaya ia sentiasa berada di atas permukaan kayu. Kemudian contoh yang ketiga, memotong kayu menggunakan mesin gergaji. Tu yang gambar kat atas tu. Okey, mesin gergaji. Kita hanya kendalikan saja, potong dengan cepat. Kita ukur siap-siap lah. Kemudian yang keempat, mengecat menggunakan penyembur cat. Letak cat dalam tong tu, kemudian kita tekan saja on dia.
cat tadi okey akan tersembuhlah, sembuh sendirilah. Okey, jadi kita kendalikan dia supaya dia rata di dinding ataupun permukaan produk kita. Okey, baik, kita dah tahu dah maksud kaedah konvensional dan juga kaedah moden tadi. Jadi sekarang kita nak tengok perbandingan dia. Okey, banding beza. Yang pertama dari segi aspek masa. Kalau kaedah konvensional, kita nak buat satu produk tadi lambat sikit untuk disiapkan. Sebab kita menggunakan tenaga kita, jadi kita ni penat. Kita berhenti rehat. Kalau kita, contoh yang saya kata tadi, rumah tadi, kalau kita nak buat menggunakan kaedah konvensional tadi tu, lambat sikit nak siap. Okey, kalau kita guna kaedah moden, dari segi masa dapat disiapkan dengan cepat. Sebab apa? Potong kayu cepat. Lepas tu kita nak katakan kayu tadi guna mesin pelelas cepat. Nak cat pun kita sembong je. Jadi cepat sikit. Okey, lepas tu kita nak skru pun kita tekan je cepat saja. Okey, tenaga kita dapat jimat sikit dekat situ. Jadi kita boleh buat mungkin 2 kali kerja. Okey, kemudian kita tengok dari segi hasil. Hasil setelah siap. Bentuk yang tidak seragam. Tak sama lah. Sebab memerlukan tenaga. Jadi kalau yang kita buat hak awal tu mungkin cantik sikit. Hak yang ke bawah ni dia tak berapa nak cantik sikit. Sebab dah tak larat. Okey, contohnya potong kayu. Yang mula-mula tu kita dah gergaji cantik dah. Yang kedua, ketiga pun mungkin dia sengit sikit lah. Kita macam tak berapa nak ni dah. Hasil dia tu. Kemudian kaedah moden. Bentuk seragam dengan yang lain. Sama je. Sebab kita ukur saja, kemudian kita letak. Kita hanya on saja benda tu. Alat tadi. Jadi, hasil tadi lebih seragam. Sama semua. Okey, seterusnya kita tengok dari segi kos. Kos ni dari segi kewangan, perbelanjaan. Kalau kaedah konvensional, kos yang tinggi, upah dia tinggi sikit lah. Okey. Kemudian kaedah moden, kos yang rendah bagi pengeluaran yang besar. Okey. Tapi kalau bagi pengeluaran yang kecil, maksudnya hanya nak buat satu, kan. Jadi kos dia menjadi tinggi. Sebab kita beli mesin-mesin tadi, harga dia mahal. Tapi kita hasil satu. Jadi pulangan dia macam tak jimat lah. Tu sebab saya kata tadi, selalunya kaedah moden ni kalau nak hasilkan rumah, dia buat macam taman. Macam rumah taman. Jadi untung balik dekat dia lah. Dekat pengusaha kontraktor tadi. Okey, kemudian ataupun kita kata satu lagi, selain pada contoh rumah tu, kalau kita nak hasil produk yang lain pun samalah. Contohnya baju. Okey, kita beli mesin elektrik. Mesin yang bukan style lama, yang hanya menjahit saja. Tapi dia ada sulam, dia ada jahit tepi. Bila kita buka kedai ataupun kita ambil tempahan, kita dapat pulangan balik lah. Tapi kalaulah kita hanya untuk menjahit untuk baju kita saja, kos tu jadi tinggi sikit. Sebab alat mesin tadi tu mahal. Masa yang lama lah untuk balik modal. Orang Kedah kata balik modal. Okey, kemudian aspek tenaga kerja. Okey, orang yang nak bekerja tu, kalau melalui kaedah konvensional macam cikgu kata tadi, memerlukan kemahiran yang tinggi, kepakaran yang tinggi. Dia kena tahu untuk buat produk tadi tu sambil nak tahu, nak kendalikan alatan tangan tadilah. Okey. Tetapi kaedah moden, pengendalian mesin yang mahir, hanya perlukan pekerja yang tahu mengendalikan mesin tersebut. Tu sebab saya kata tadi, macam kita ambil pekerja luar lah, buruh daripada luar, daripada Indonesia, Myanmar, kita hanya ajar dia
untuk kendalikan mesin. Yang lain tu dia ikut arahan je lah. Okey, kemudian dari segi kuantiti. Kuantiti ni maksudnya bilangan lah. Okey, kuantiti pengeluaran yang terhad. Terhad. Kalau rumah tu lama sangat baru nak siap, jadi terhad lah. Tapi kalau kaedah moden, kuantiti pengeluaran dia boleh buat banyak. Sebab dia menjimatkan masa. Dia boleh buat banyak. Dia jimat masa dan juga tenaga dia. Jadi dia boleh buat banyak lah. Kemudian dari segi kualiti. Kualiti ni maksud dari segi ketahanan, kecantikan. Okey, macam mana pula? Okey, kaedah konvensional tiada piawaian tertentu. Tak ada ukuran. Okey, kita buat sampai benda tu kemas, barulah jadi, barulah dikatakan siap. Tapi kalau kaedah moden, dia ada piawaian yang ditetapkan, dia ada ukuran dia. Okey, buat ikut ukuran sahaja. Okey, tu sebab kalau kita tengok barang yang masuk melalui kilang, kita beli, kita akan nampak juga kadang-kadang ada reject dia. Macam kalau rumah taman, kalau kita beli, kadang-kadang ada juga reject dia. Tu sebab kita kena tengok dulu barang tadi ataupun produk tadilah dari segi kualiti ya. Selalunya kaedah konvensional ni kita menggunakan kaedah yang lama, selalunya barang dia tahan lama lah. Okey, kemudian kita tengok dari segi estetika, cita rasa. Yang ni lain sikit lah. Dari segi cita rasa, nilai estetika yang tinggi. Konvensional kebiasaan dia sebab dia ada kepakaran, jadi kita nak kepuasan, nak apa kita panggil cita rasa dia tu tinggi. Kalau melalui kaedah konvensional, contohnya kalau kita kata macam kuih raya, kalau mak kita ni dia buat dahulu, dia buat special lama menggunakan kaedah lama, okey, lebih sedap. Macam tu. Tapi kalau nilai estetika bagi kaedah moden, dia terhad sikit lah. Sebab dia gunakan acuan, dia menggunakan mesin. Jadi kita nampak ikut piawaian tu kira jadi. Cuma kita kata tak berapa nak puas hati, tak boleh, tak berapa lah nilai estetika dia. Okey, cikgu harap kamu dapat membezakan kaedah konvensional dan kaedah moden dalam proses pembuatan. Jadi itu saja untuk kali ini. Okey, sekian, terima kasih.